Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Azim Azmi. Sekali lagi mengikuti perkembangan kes-kes yang mendera dalam kalangan remaja. Hari ini di 333, saya bawakan khas kes merokok dalam kalangan pelajar yang makin menjadi-jadi. Pak Cendawan Timur selepas hujan. Laporan Kesihatan Malaysia dalam majalah MyHealth 2019 melaporkan bahawa 22% pelajar lelaki terlibat dalam gejala merokok. Tidak dilupakan juga dengan pelajar perempuan dengan perluasan 5%. Antara punca-punca gejala merokok yang meningkat dalam kalangan remaja adalah kerana perasaan ingin tahu yang tinggi, pengaruh rekan sebaya, keinginan untuk mencuba benda baru, keinginan untuk mengikuti trend semasa, dianggap cara untuk melepaskan stres, dan inovasi pasaran yang menjadikan rokok dan kepingan menarik. Persoalannya, manakah kesilapan kita dalam menggunakan bangsa ini? Saksikan paparan selanjutnya. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya ini bapa kepada Maira. Maaf lambat juga sebab tadi jalan je. Okey, tak apa. Saya Cikgu Maria, guru kelas pada Mairani. Jadi hari ni saya macam nak bagi tahu rekod perkembangan dia lah untuk tahun ni. Ni kalau kat tingkat dia, kalau berdasarkan kad dia ni, kad pencapaian dia ni, Maira ni agak cemerlang lah sebab dia boleh skor dalam subjek-subjek tertentu. Alhamdulillah. Tapi saya ada berita yang agak kurang menyenangkan lah sikit tu. Berita tu macam ni. Hari tu Humaira ni ada ditangkap oleh jurusiplen yang dia tengah merokok kat bawah tangga waktu petang. Ya betul cikgu ni. Anak saya ni perempuan tau. Dan saya tak pernah nampak pun dia buat benda-benda macam tu sebelum ni. Dan saya rasa dia tak tahu pun dia tengah rokok tu apa. Ya betul cikgu ni. Okey, macam ni. Saya pun sebagai guru kelas Humaira ni awal-awal dia tak percaya, tapi bila cikgu disiplin tu bagi bukti, bagi video kat saya, jadi nak kita macam terkejut jugalah. Okay, ni ada video dia. Cuba Encik tengok. Ya Allah. Apa kamu buat ni Maira? Ayah hantar kamu kat sekolah untuk belajar, bukan untuk buat benda-benda macam ni. Penat tau ayah kerja siang malam untuk hantar kamu ke sekolah. Bawa tenang cik, tak apa, sabar dulu. Kita hari ni boleh diselesaikan dulu. Maaf cikgu. Saya sebenarnya beremosi sikit. Saya tak sangka anak saya boleh buat kerja-kerja macam ni. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya tak dapat nak didik dia elok. Cikgu rasa apa yang patut saya buat untuk dia berhenti buat benda-benda macam ni dan jadi orang yang guna balik? Okey, jadi macam ni. Pihak sekolah dah bincang dengan guru kaunselor. Lepas tu kita bincang perkara ni untuk bagi pelajaran lah dekat Humaira dengan rakan-rakan yang merokok lagi. Okay, so kita ada beberapa perkara lah macam mana untuk encik ni mengatasi masalah ni kat rumah. Macam mana cikgu? InsyaAllah saya akan bantu untuk lakukan apa saja yang saya boleh bantu untuk elakkan saya ni daripada terjebak dengan benda-benda macam ni lah. Okey, jadi kita ada banyak peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah merokok di kalangan budak-budak sekolah ni. Terdapat beberapa peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah rokok dalam kalangan remaja. Antaranya, pertama, ibu bapa harus menjadi role model terhadap anak-anak. Hal ini kerana anak-anak lebih cenderung untuk meniru tingkah laku dan sikap yang ibu bapa tidak kira benda itu baik ataupun buruk. Yang kedua, ibu bapa seharusnya meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak supaya mereka akan rasa dihargai dan disayangi. Ini akan menyebabkan anak-anak kurang untuk meluangkan masa mereka dengan kawan-kawan yang kurang baik. Sekaligus boleh mengelakkan diri daripada terjebak dengan merokok. Yang ketiga, ibu bapa perlu tahu dengan siapa anak mereka berkawan dan di mana mereka selalu berjumpa ataupun berkumpul. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka tidak bergaul dengan rakan sebaya yang membawa sikap negatif seperti ketagih terhadap rokok. Ibu bapa digalakkan untuk menghadkan masa apabila anak-anak keluar dari rumah. So dengan ini mereka tidak akan terlalu bebas dan mudah bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai sikap negatif itu. Yang keempat,
ibu bapa juga boleh membuat beberapa perkara ini semasa di rumah untuk memastikan anak-anak tidak terjebak dengan merokok. Sebagai contoh, yang pertama, ibu bapa harus memastikan tiada ahli keluarga maupun tetamu yang merokok dalam rumah atau kenderaan, dan jangan pernah sediakan sebarang peralatan merokok seperti pemetik api, bekas abu rokok yang mana ia boleh menggalakkan tabiat merokok. Bagus idea ni cikgu. Saya faham dan terima kasih lah. InsyaAllah saya akan cuba secara terbaik untuk bantu dia jadi orang yang lebih baik. Okey, baiklah kalau begitu. Saya hanya nak maklumkanlah dengan Encik ni yang pihak sekolah ada buat pelbagai cara lah untuk membanteras gejala merokok di kalangan remaja ni. Seperti survey untuk mengetahui bilangan pelajar yang merokok dengan cara melakukan spot check dalam beg, kocek dan kawasan tersembunyi. Yang kedua, guru-guru memasang CCTV di kawasan tersembunyi, melakukan rondaan di kawasan tersembunyi dan tandas, membuat kempen kesedaran dan hari stop smoking, dan akhir sekali melakukan aktiviti motivasi dan pelajar yang merokok. So, melalui kaedah ini, para guru boleh mengenal pasti punca mengapa pelajar suka merokok dan akan cuba mencari cara untuk menangani masalah ini. Okey, sebenarnya pihak sekolah ni telah berkolaborasi dengan klinik kesihatan untuk buat program dalam kempen membanteras merokok dalam kalangan pelajar ni. Okey, jadi selepas ni akan ada pihak dari klinik kesihatan iaitu jawab komuniti kita akan memberi ceramah tentang bahayanya rokok dan semua pelajar akan diwajibkan untuk hadir. Elok sangatlah tu cikgu. Terima kasih banyak-banyaklah cikgu sebab dah bagi tahu saya apa yang pihak sekolah akan buat. Saya harap Umairah ni boleh sedarlah perbuatan dia dan takkan ulangi lagi. Okey, sama-sama Encik. InsyaAllah Umairah ni boleh. Saya balik dulu ya. Kalau ada apa-apa nanti cikgu boleh hubungi saya. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama kita kembali. Seperti dalam paparan sebelumnya tadi, guru dan ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak remaja dalam gejala merokok, maupun dari segi punca merokok atau dari segi menjauhkan mereka dari merokok. Walau bagaimanapun, terdapat inisiatif lain untuk menjauhkan remaja sekolah daripada merokok, iaitu program kesihatan oleh petugas-petugas kesihatan. Saksikan paparan saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulakan ceramah pada hari ini, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dulu ya. Saya Jurawat Anis dari Klinik Kesihatan Irama Kota Kuantan. Hari ini saya akan memberikan ceramah kesihatan tentang bahaya merokok. Adakah anda tahu, di Malaysia setiap hari 50 hingga 60 remaja memulakan amalan merokok? Tak tahu. Oh, tak tahu. Sebenarnya, 85% daripada remaja yang mula merokok ini akan menjadi perokok tetap. Daripada 8.3 juta kanak-kanak Malaysia, 20% akan merokok apabila mencecah dewasa dan sekurang-kurangnya seramai 425,000 maut akibat penyakit berkaitan merokok. Sebelum tu, saya akan edarkan borang-borang penilaian PMSM ni dan borang skor Francis Score. Borang ni saya akan bagi kepada kamu semua untuk kamu isi. Ini adalah untuk nak kumpulkan data-data perokok dan tabiat merokok dalam kalangan remaja. Adik tahu tak, sebenarnya kesan-kesan merokok kepada perokok adalah seperti kanser, penyakit jantung dan strok. Perokok juga mempunyai fungsi paru-paru yang lebih rendah daripada bukan perokok. Hal ini kerana rokok memberikan kesan-kesan buruk kepada sel paru-paru di mana kekuatan fizikal orang-orang muda dari segi ketahanan dan prestasi walaupun orang tersebut amat terlatih dan amat aktif di dalam olahraga. Secara purata, sesiapa yang merokok sekotak ataupun lebih setiap hari akan mempunyai purata hidup kurang daripada 7 tahun berbanding yang tidak merokok. Remaja yang merokok juga akan menghidapi masalah susah untuk bernafas 3 kali ganda berbanding dengan remaja yang tidak merokok dan menghasilkan kahak 2 kali ganda lebih daripada remaja biasa. Selain itu, merokok juga memberi kesan kepada second hand smoker. Ada sesiapa tahu apakah maksud second hand smoker? Saya, Ya? second hand smoker ialah orang-orang yang di sekeliling perokok yang akan menghidapi masalah kesihatan
yang sama sekali perokok ataupun lebih teruk? Ya, betul tu adik. Untuk orang dewasa, mereka berpotensi untuk mendapat kanser, penyakit jantung dan stroke. Bagi golongan yang kanak-kanak dan juga bayi, mereka akan terdedah kepada penyakit radang pernafasan dan asma yang teruk. Bagi untuk ibu mengandung pula, mereka akan berpotensi untuk terkesan, bayi ibu mengandung akan lebih terkesan dengan asap rokok itu yang mana boleh menyebabkan kematian janin. Amalan merokok ini bukan sahaja membawa masalah kesihatan, malah mengakibatkan berbagai masalah tingkah laku dalam kalangan remaja yang tidak baik seperti pembunuh sekolah, vandalisme, gangsterisme dan macam-macam lagi. Sebenarnya, rokok ni ada terbahagi kepada dua jenis rokok, iaitu rokok aktif dan juga rokok pasif. Rokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara berterusan. Golongan ini mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mengidap penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan salur darah tersumbat disebabkan kolesterol dan macam-macam lagi masalah kesihatan. Perokok pasif pula adalah orang yang menghidu bau asap rokok dari orang yang sedang merokok. Akibatnya, lebih bahaya daripada dibandingkan dengan perokok aktif. Bahaya tersebut merupakan 3 kali ganda daripada bahaya menghisap rokok. Kebiasaannya, perokok pasif ini terdiri daripada kanak-kanak dan wanita. Sebenarnya adik-adik, saya macam tertanya-tanya macam mana adik-adik boleh cuba untuk merokok. Jika tidak keberatan, boleh tak kalau adik-adik nak kongsi sedikit pengalaman macam mana adik boleh mahu untuk cuba merokok? Saya NANI? Ya adik, silakan. Saya rasa orang merokok ni macho. お前は Sebab saya tengok selalu dekat filem-filem tu orang rokok ni semua macam ni. So saya rasa cool kalau orang merokok ni. Sebab tu saya merokok. Oh, sebab macho ke? Sebelum tu, terima kasih adik sebab nak kongsikan pengalaman adik sebab apa adik nak mulakan merokok. Tapi sebenarnya tanggapan adik tu salah. Sebenarnya, remaja yang tidak merokok ni adalah lebih nampak matang dan juga dewasa. Kita dapat lihat yang diorang menunjukkan, diorang tahu mana yang baik dan mana juga yang buruk. Dan secara realiti dirahkan adik. Sebenarnya, kalau kita lihat orang yang merokok ni, mereka lebih nampak selekeh, nampak macam nak orang tua dan juga bau nafas tu berbau. Itu saja. Yang lain ada nak kongsi pendapat atau pengalaman lagi? Sebenarnya saya baru je pindah sekolah ni. Lepas tu bila pindah sekolah ni saya masih baru. Lepas tu saya selalu kena pulau dan tak ramai kawan. Jadi sebabkan itu bila saya merokok, ramai pula yang mendekati dan ingin kawan dengan saya. Saya faham perasaan adik tu. Memanglah agak susah untuk bila kita baru je datang untuk nak dapat kawan kan. Tapi sebenarnya apa yang adik fikir dengan cara merokok tu sebenarnya salah. Bukannya daripada merokok tu adik boleh dapat lagi ramai kawan. Memang akan dapat lagi ramai kawan, tapi kawan yang tidak baik. Pada pendapat saya, menyertai aktiviti kurikulum yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan kelab-kelab lebih mendatangkan banyak faedah. Di samping adik boleh berkenalan dengan kawan-kawan yang baik. Seterusnya, saya ingin mengulas tentang rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vape. Vape juga memberi kesan buruk kepada paru-paru kita. Kajian menunjukkan vape mempunyai satu bahan kimia yang dipanggil diacetyl yang memberikan perasa. Bahan ini menyebabkan laluan kecil di pernafasan kita bermasalah, menyebabkan katuk darah paru dan menyebabkan keradangan paru-paru. Sebenarnya, vape juga mempunyai nikotin yang menyebabkan ketagihan. Ini jelas menunjukkan vape juga bahaya seperti rokok. Sebelum saya akhiri ceramah ini, saya ingin meminta adik-adik untuk melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk maklumat yang lebih lanjut. Ada sesiapa lagi yang ada soalan? Kalau begitu, itu saja. Terima kasih kerana sudi mendengar ceramah ini sampai ke akhirnya. Dan jangan lupa untuk serahkan semula borang saya beri tadi ya. Saya minta ini dulu. Assalamualaikum dan saya akhiri ceramah ini dengan tasbih kabarah dan suratul A'az. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man tahassa summa fa fatala nafsahu fa summuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalida fiha abada."
Sesiapa yang meneguk racun lalu membunuh dirinya, maka racunnya akan sentiasa di tangannya sambil meneguknya dalam neraka jahanam berkekalan selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan balasan neraka dan siksaan yang dahsyat bagi mereka yang membinasakan diri. Sebagai contoh, perbuatan merokok, kerana merokok itu membahayakan kesihatan. Secara umumnya, dalil ini mengharamkan segala tindak laku yang memudaratkan diri. Sekaligus, perbuatan merokok adalah haram. Berdasarkan daripada kenyataan dan nas tersebut, pendapat mengatakan bahawa penggunaan rokok elektronik juga adalah haram. Mereka menggunakan rokok elektronik sebagai alternatif untuk berhenti merokok. Tetapi hakikatnya, rokok elektronik juga membahayakan kesihatan. Umat Islam digalakkan untuk menjauhi segala perbuatan yang memudaratkan diri. Alangkah baiknya jika duit yang kita gunakan untuk membeli rokok dan vape itu, kita gunakan untuk perbuatan yang baik-baik. Sebagai contoh, memberi sedekah kepada tabung masjid, memberi sedekah kepada orang-orang susah dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan memberikan kita kesihatan yang baik. Amin. Tamat sudah rancangan. Terima kasih kepada yang masih bersama kami pada episod kali ini. Laporan yang kami bawakan adalah demi kepentingan untuk masa akan datang. Semoga dijadikan iktibar dan tauladan kepada kita semua. Ingat, rokok membawa padah. Sekian saja dari kami. Ikan di laut, asam di darat. Saya Azim, mewakili tim terbitan 333 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.